the story yang membawa message. Dia tak kira dia mesti hafal tarikh, mesti ada perjanjian cara terperinci tak. Siapa yang The Quranic Interpretation of History, apa nama kali ingat yang Pakistan. Anyway, tak apa. Jadi interpretation of history itu penting. Sebab itu orang boleh petikan berapa tahun, 300 tahun lah, dulu orang clear. Tapi yang lain tu orang boleh tahun raja sekian, tahun detail itu boleh. That's not the concern of Quran. The truth memang ada, tapi message itu kuat. Apa dia message? Sebab itu akan aku ceritakan, Allah sebut kepada Muhammad SAW kisah yang sebenar. Itu penting. Nahnu naqussu 'alaika nabahu bil haqq. Cerita dan kisah sebenar. Kita dalam sejarah itu dia ada moral, ethical message, ada dimension yang kita tepikan. Yang belajar sejarah kita hafal semua. Sejarah Firaun ke, sejarah semua. Tetapi message itu tak dapat ditangkap. Apa dia message ya? Message anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang ada kekuatan keyakinan, ada semangat dan ada keberanian, keengganan untuk bersekongkol dengan sistem yang korup di keliling. Power, ya, maknanya dia enggan tunduk kepada penguasa yang zalim dan rendah akal budi, dan memilih untuk mengasingkan diri kepada mereka. Dan oleh kerana itu Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Tapi kekuatannya apa? Diulas dalam ayat berikutnya. Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Dia rumuskan. Dia mungkin minggu depan Ustaz Upai yang bikinlah. Untuk kalau saya ada, sampai tak sikit saya tak ada, dia pakai lah. Bukanlah kita doa bagi. Bukanlah. Azizah dia marah kita melawak apa ni dah, bukan. Kita riak sikit. Saya yakin insya-Allah lepas. Tetapi kita berdepan dengan sistem yang bobrok. Sebab tu ayat ini kisah Al-Kahfi ni ada relevance. Iaitu kerana mereka ini apa dia istimewa dia anak muda. Mereka ini terpahat warabatna ala qulubihim, terpahat di hati sanubari mereka. Apa dia? Bahawa Allah yang menjadi Tuhan kepada langit dan bumi is a question of faith dan komitmen. Jadi dia itu yang tahu kekuatan dia, yakin. Kita kadang-kadang kalau itu keyakinan, tidak boleh ada gangguan kerana ada mesej, gangguan berita TV3, gangguan orang main ugut sikit, gangguan sampai berambil gambar, semua jadi masalah. Tak, bukan kita ikut. Dah kita batal lewat saya. Ya. Jadi kita ada distraction sebab kita tak berpaut betul-betul. Warabatna itu terpahat di hati sanubari mereka. Sudah, ya betul, tapi orang ini menghadapi tribulation, krisis dalam sistem yang berat. Jadi mudah-mudahan lah mungkin dalam majlis untuk 1-2 minggu ni kita mau sudah saya minta panggil sesi khusus minta Anwar Ibrahim Club dan pemuda AMK dan cuba dan anak Abi fikir penyaing ni Abi tadi ada dan supaya dan anak-anak muda Ikram dia panggil supaya kita ada diskusi khas. Orang tua pemerhati malam tu. Jangan menyebut. Sebab apa saya itu? Kadang-kadang saya ni banyak buat kan, bulan 2 bulan sekali buat dialog yang dianjur oleh AIC Novel Club ni. Jadi saya kata syarat dia anak muda, mahasiswa yang graduate cukup. Tapi ya kawan-kawan yang mana pimpinan tiba-tiba datang enggak? Dia datang tak apa, dia duduk depan. Dan duduk depan tak bagi, dia nak cakap. Saya kata orang tak termasuk dalam anak muda, anak Abdul Ibrahim Club. Baik, dia mudah-mudahan ada sebab saya ingat tema tematik tentang Al-Kahfi dan dia punya message itu. Dia faith, commitment dan understanding masyarakat. Dia tidak dia tahu sistem perundangannya, sistem ekonominya, sistem sosial kelilingnya dia tahu. Sebab dia
dia tak boleh anggap diri dia nak sekongkol dengan Kristen. Sekarang ni maknanya ialah kita isu sambung, kemudian extend, kemungkinan besar selesai, dan ada kemungkinan diputus hari Isnin ataupun ada ditangguh. Putus boleh putus untuk saya bebas, putus mungkin putus untuk sahkan hukuman 5 tahun, dan yang jahatnya peguam negara dan wakil mereka itu ialah untuk belum apa-apa, belum jarang berlaku ya, dalam kes seperti ini di mana dibuat permohonan untuk tambah hukuman. Ya, mana itu paling niat jahatnya itu luar biasa. No, tak ada sense. Kalau nak kata simpati apa, jangan harap. Ya. Saya masih ingat ke pesan Allahyarham Ustaz Asyid, Datuk Asyid Yahya, bekas mufti. Dan dia ambil jalan untuk bertemu saya di penjara Sukabumi. Dia tak boleh. Kalau yang jumpa boleh Azizah dengan anak-anak dia. Kalau ibu bapa saya boleh, tapi yang lain susah. Adik abang susah. Baik. Jadi macam mana dia nak bawa? Jadi dia pergi jumpa pengarah penjara, terus sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dia kata Anwar ni ada pengaruh, dan dia ni dengar duduk baca banyak kitab-kitab tafsir, kitab-kitab Islam dalam penjara. Kita kena jumpa dia. Takut-takut dia bagi mazhab sesat. Alasan. Dia nak cari alasan tu. Dia kata jumpa anak kena minta maaf lah. Dia apa? Anda macam mana pun nak cari jalan jumpa itu. Jadi alasan yang ada satu. Saya ada apa Ustaz? Takut yang tak bawa ajaran sesat. Apa Ustaz ni? Tak. Anda tak soal tu, tapi itu je jalan. Kau dah tak bagi jumpa. Macam mana nak buat? Lepas tu, bincang-bincang, okey. Macam mana kelas ni, dia minta 2-3 orang lain lah yang bantu dia, termasuk Ustaz Halim Muhammadi. Dia kata, kita baca kitab. Kemudian nak ambil dalam satu kitab klasik Imam Al-Ghazali. Dia tak payah ambil. Susah sangat teks tu. Anak-anak ulai pun banyak. Jadi itu yang baca kitab Imam Abu Zahra, Usul Fiqh. Dan dia suruh rujuk beli kitab Arab. Kerana kata berat Ustaz, akan tiap ayat nak tengok kamus ni. Dia kata kitab syarah bahasa Arab banyak kita tak faham. Ustaz Asyir terkenal kita semua. Dia ada baca ayat Quran, guna kupah itu ini, al-hadith, al-qalb, bil-qalb. Dia ulang apa yang sebut Arab-Arab segitu banyak. Macam Sahbatul Mukhtarah. Ada ni kita tahu yang tu. Ada wahdatul fikr, wahdatul amal. Tu Arab kan? Tu baca, dia bawa kitab usul fiqh. Dia kalau esok tu kelas dengan dia. Ada malam satu hari duk kira dengan duk baca dengan kamus. Supaya sebutannya dan apa. Dia banyak membantu. Dia kalau tidak paksa tak jadi. Jadi itu disama dia tentang cara dia nak bantu kita. Tapi maknanya dia kena report kepada Menteri Dalam Negeri Anwar tak tahu apa. Takut itu yang boleh dia datang home tapi maknanya orang kata macam mana easy tak. Dia dalam umur sekarang telah lalui ini semua. Dia tidak mudah. Sebab tu dalam sebut malam itu semua kawan tanpa kecuali Pak Imam Syekh Yusuf Qaradawi sendiri mengatakan tak apa kekal di langit. Sebab dia kata ada tanggungjawab, ada peranan lain yang perlu dilakukan. Jadi bila dia nak phone sekali itu, anak dia kontak, dia kata, Amu di mana? Masih di London. Dia kata balik Kuala Lumpur. Allah, dia kata masih balik. Jadi sebab mereka menganggap dia mana tak ada orang ada harapan atau kepercayaan kepada sistem atau badan kehakiman. Buat apa lagi dah? Dia kata nak apa macam nak sebut minggu lalu lah. Tapi yang tu tak apa, itu dah berlalu, anda nak ambil keputusan, dah ada di sini. Kalau nak lari keluar malam ni tak patut dah. Jadi lepas habang ni boleh jaga habis tu. Tapi anda ada syak. Siapa nak dia pun suka anda keluar. Anda duduk agak lah. Selesai masalah.